Kita nak beritahu dengan Wan Ahmad Faizal yang memerintah kerajaan hari ini bukan terdiri daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang pengor dan bangang yang mencadangkan supaya kerajaan mencipta duit ketika rakyat memerlukan duit daripada KWSP zaman Covid dulu. Kamu yang mengeluarkan kenyataan bodoh sebegini, dan kamu juga yang mengeluarkan kenyataan bahawa semua B40 hutang mereka di bank wajar dilangsaikan. Saya nak beritahu yang berada dalam kerajaan hari ini bukan mereka-mereka yang bangang. They know how to manage this country. They know how to manage our economy. Dari segi indeks prestasi ekonomi kita, dari segi bursa saham Kuala Lumpur, dari segi foreign direct investment meningkat, yang diluluskan 329 bilion. Dari segi kadar inflasi kita dah turun pada 1.5%. Banyak indeks prestasi ekonomi kita berada dalam keadaan baik. Tetapi ada juga, kita tak nafikan, kita ada sedikit kelemahan dari segi mata wang kita. Kenapa kita ada masalah mata wang ini? Kita boleh untuk menaikkan balik mata wang kita kalau kita bersetuju untuk menaikkan apa yang dipanggil sebagai kadar OPR kita ataupun kita punya interest rate kita. Tetapi kalau kita naikkan interest rate kita semata-mata nak menaikkan nilai mata wang kita, kalau naik nilai mata wang kita ni, siapa yang untung? Orang yang import barang daripada luar negara, orang yang hantar duit kepada anak di luar negara, belajar di luar negara, terutamanya negara-negara yang dekat dengan Amerika, negara yang kalau nilai mata wang Amerika naik, nilai mata wang mereka pun naik, macam Singapura. Tapi ada juga negara-negara, contohnya macam Jepun. Jepun dia ikut Malaysia juga, dia sama dengan Malaysia. Jepun juga tidak menaikkan OPR mereka. Negara mereka tetap maju, tetapi nilai mata wang mereka berbanding dengan US dollar memang tak dapat dinafikan. Memang merosot nilai mata wang mereka berbanding dengan US dollar. Jadi kena faham benda ni. Kalau misalnya PMX fikir tentang ego dia, nafsu dia, nak semua indeks prestasi ekonomi ni berada dalam keadaan baik, mudah dia naik interest rate kita. Hari ni 3%. Dulu masa zaman Covid tu, saya punya interest rate ketika itu baru 1.5 tak silapnya. Saya punya loan rumah sebulan baru 2,640 macam tu, 2,600. Dan sekarang ni bila dah naik 3%, dia dah jadi 3,460. Cuba bayangkan kalau interest rate kita lebih tinggi daripada Amerika, 5.5%, atau sama dengan Amerika. Cuba bayangkan, mahu 4,000 lebih kita kena bayar tiap-tiap bulan. Kalau PMX tak fikir nasib yang bakal ditanggung oleh berjuta orang yang hari ni ada pinjaman perumahan, berjuta orang yang hari ni ada pinjaman peribadi di bank rakyat ke, personal loan di mana-mana ke, kalau dia tak fikir tentang mereka semua ni, boleh saja dia naikkan interest rate, tetapi kesan dia yang akan tanggung ialah rakyat. Jadi itu sebab PMX mengambil keputusan untuk guna cara yang susah sikit. Inilah cara yang Dato' Seri Najib dulu gunakan. Kenapa daripada 2017 sampailah kita kalah 2018, ringgit Malaysia daripada jatuh selepas Trump memenangi pilihan raya Amerika penghujung 2016, ringgit Malaysia mencanak naik kerana foreign direct investment yang dibawa masuk oleh Dato' Seri Najib ketika itu. Dan inilah hari ini kita lihat Dato' Seri Anwar daripada UAE pergi ke sana, pergi ke sini, baru ni dia pergi ke Melbourne. Sekarang ni dia bergerak merata dunia, dan Dato' Seri Mohamad Hassan membantu beliau, dan Tengku Zafrul juga yang kita tahu menjaga MITI membantu beliau untuk memastikan kita boleh bawa masuk foreign direct investment supaya ada demand. Bila dia orang masuk, dia orang kena tukar duit kepada ringgit Malaysia, ada demand terhadap ringgit Malaysia, dan akhirnya nilai ringgit itu akan meningkat, insyaAllah. Hari ni pun dah nampak lah, ringgit dah jadi 4.7. Itu hari teruk sikit. Ni dah mula nak makin baik. Keyakinan pelabur terhadap negara ni, insyaAllah akan menjadi semakin baik.